Okey, cikgu sambung lagi mengenai dengan suci daripada najis tadi ya. Ini muka surat 8 mengenai dengan beberapa perkara yang berkenaan dengan suci daripada najis, iaitu beberapa masalah yang timbul dalam suci daripada najis tadi ya. Okey, yang pertama, jika orang yang bersembahyang terlupa bahawa ia tidak suci daripada najis, sama ada ia tidak tahu ataupun ia tahu kemudian teringat dalam sembahyangnya, maka hukumnya wajib ia mengulangi sembahyangnya itu. Ya, maksudnya di sini secara ringkasnya saja, sekiranya macam masa kamu sembahyang itu, kamu indah perasankah ada najis pada badan kamu, pakaian kamu, ataupun tempat kamu tu ada najis, sekiranya baru kamu perasan sudah habis sembahyang, maka kamu mesti sembahyang semula. Ataupun sebenarnya kamu sudah tahu, sebelum kamu kan sembahyang itu pun sebenarnya kamu tahu sudah bahawa pakaian kamu itu ataupun tempat badan kamu itu ataupun tempat kamu itu kena najis, tapi sudahnya habis sembahyang baru ingat, baru tahu ia perasan bahawa ia indah dalam keadaan suci, maka dalam keadaan macam mana ni tadi, wajib ia sembahyang semula. Cikgu ulangi semula, wajib sembahyang semula. Tapi pastikan bersih dahulu semuanya. Okey, yang pertama. Kemudian yang kedua, jika sekiranya kita melihat ada najis di pakaian atau di badan atau di tempat orang yang sedang sembahyang, maka wajib kita memberitahu tentang hal ini. Ini kalau kamu melihat orang sembahyang, siapa saja, kawan kamu kah, adik-beradik kamu kah, ataupun siapa saja orang lain, sekiranya kamu nampak tempat sembahyangnya kah, pada badannya kah, anda kiralah di tangannya kah apa, ataupun di pakaiannya kah ada najis, mesti kamu beritahu, suruh ia berhenti sembahyang, kemudian suruh ia bersihkankah, ataupun beritahu saja. Yang penting beritahu, wajib diberitahu, jangan dibiarkan, kerana kalau kamu biarkan seolah-olah kamu yang menanggung tu, pasal kamu sengaja indah membagi tahu apa kekurangannya dalam sembahyangnya tu. Pasal kan hukumnya mesti suci kan daripada najis. Kalau anda dibagi tahu, anda je sah tu. Kalau anda dibagi tahu, kesian je tu. Macam seolah-olah ia sembahyang tapi dalam keadaan tidak bersih. Jadi kalau kamu nampak mesti kamu beritahu. Okey, yang kedua. Yang ketiga, orang yang memegang hujung tali yang bersambung najis dengan tangannya adalah tidak sah sembahyangnya kerana ia menanggung sesuatu yang bersambung dengan najis. Tetapi jika sekiranya tali itu ditaruhnya di bawah kakinya, maka sembahyangnya adalah sah kerana ia tidak menanggungnya. Okey, ringkasnya, ini cikgu ringkaskan saja. Selagi kamu indah ada menanggung najis, sama ada contohnya tadi dibaginya contoh tali sekiranya ada tali itu di ujungnya ada najis, selagi tali itu indah kamu tanggung, maksud cikgu indah tekana area badan kamu kah, pakaian kamu kah, ataupun tempat kamu sembahyang itu indah ada, maksud cikgu tu indah ditanggung, dipegang ataupun sebagainya, selagi itu sembahyang kamu sah. Tapi sekiranya tali itu tadi kamu pegang ataupun kamu terkait arah kaki kamu, selaginya dikira menanggung itu, maka kalau dalam keadaan macam itu indah sah sembahyang kamu. Ringkasnya, selagi ia indah ditanggung oleh kamu, indah kerana pada badan kamu, pakaian kamu, tempat kamu tu tidak ada masalah. Okey. Kemudian yang keempat, jika orang yang bersembahyang di atas yang suci sedangkan tempat tikar itu ada najis, maka hukum sembahyangnya adalah sah kerana badannya atau pakaiannya tidak bersentuh dengan najis.
Maksudnya di sini, contohnya lah, kamu sembahyang pakai tikar sembahyang, tapi di bawah tikar sembahyang itu ada najis. Jadi dalam keadaan semacam itu, sembahyang kamu tetap sah kerana ia indah bersentuhan dengan badan dan pakaian kamu. Ia terletak, orang kamu masih berlapik bah. Sebab tu tah kalau sembahyang, bisai tah kamu membawa alat, orang macam lapik untuk kamu sembahyang. Pasal ketani dah tahu tempat kamu sembahyang itu bersih ataupun tidak. Jadi caranya bawa lapik ataupun tikar sembahyang yang bersih supaya dapat kamu sembahyang. Orang ketani berasa yakin akan kebersihannya. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, sah sembahyang orang yang sedang sujud di dadanya bersetentang dengan najis dan tidak bersentuh di antara keduanya. Ini kalau sekiranya kamu sembahyang, di depan itu ada najis, selaginya indah bersentuh, tidak ada masalah, tetap sah sembahyang. Okay, yang keenam, sah sembahyang orang yang bersembahyang bersentuh badan atau pakaiannya dengan najis yang kering, kemudian bercerai, iaitu persentuhan tersebut tidak sampai kadar tumak ninah, kerana keadaan sedemikian adalah diampunkan oleh syarak. Ini kalau tekanan najis yang kering, contohnya teh cicak yang sudah kering, sekiranya kamu tekana, kemudian mesti kamu masanya tekana itu dalam keadaan dalam kadar tumak ninah ni macam sekajap saja, dalam keadaan sekajap. Jadi dalam keadaan semacam itu sah sembahyangnya, kerana ia diampunkan oleh syarak dalam agama Islam. Kemudian yang ketujuh, sah hukumnya orang yang sembahyang jatuh ke atas pakaiannya najis yang basah, kemudian dibuangnya pakaian tersebut dengan segera, iaitu dibuangnya pakaian itu dengan tangannya, lalu diletakkannya di tempat yang suci, kerana keadaan sedemikian adalah diampunkan oleh syarak. Sekiranya jatuh, cikgu bagi contoh lagi tadi, kalau sekiranya teh cicak yang basah jatuh di pakaian kamu, mestilah kalau kamu nampak masa sembahyang itu, segeralah kamu buang, maksudnya tapiskah dengan segera, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, kira seolah-olah kamu menanggung najis. Tapi kalau macam kamu masa sembahyang kamu untuk kamu nampak, mesti buang terus saja, jangan dibiarkan. Okey, jadi itu saja yang dapat cikgu jelaskan mengenai dengan beberapa masalah yang berkaitan dengan suci daripada najis. InsyaAllah cikgu akan sambung lagi nanti pada pelajaran yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.